Cubaan, satu dua cubaan. Okey. Boleh dah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam ni kita dapat kembali membahaskan buku kita, iaitulah Meruntuhkan Hujah Kaum Liberal dan juga Pluralis. Yang mana kita pada pertemuan yang dulu kita dah bincang tentang bab yang pertama, iaitulah kenikmatan Islam yang merupakan agama yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak redha selain daripada agama Islam. Dan kewajipan bagi umat Islam juga untuk menyatakan orang yang Muslim sebagai Muslim dan kufur sebagai kufur. Sambungan kita pada bab yang pertama ni ialah kepentingan menjawab kecelaruan hujah penggiat pluralisme agama, di mana dalam buku yang ditulis oleh Dr. Firanda telah memuatkan fatwa daripada Majlis Ulama Indonesia yang dengan tegas mengharamkan pemikiran pluralisme agama. Dengan fatwa tersebut yang menyebutkan pluralisme agama adalah satu faham yang mengajarkan bahawa semua agama adalah sama, dan kerananya kebenaran setiap agama adalah relatif. Oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mendakwa bahawa tidak boleh mengklaim bahawa hanya agamanya saja yang benar, sedangkan agama yang lain salah. Ini pluralisme. Dia kata tak boleh kata agama lain tu salah. Pluralisme juga mengajarkan bahawa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup dan berdampingan di dalam syurga. Fatwa tersebut menyebutkan sejumlah poin penting, di antaranya pluralisme, sekularisme dan liberalisme agama sebagaimana yang dimaksudkan pada bahagian pertama adalah faham yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Itu fatwa menyatakan begitu. Umat Islam haram mengikut kefahaman pluralisme, sekularisme dan liberalisme agama. Yang ketiga, dalam masalah akidah dan ibadat, umat Islam wajib bersikap eksklusif, dalam arti haram mencampur adukkan akidah dan ibadah umat Islam dengan akidah dan ibadah pemeluk agama lain. Yang keempat, bagi masyarakat Muslim yang tinggal bersama pemeluk agama lain, itulah pluralitas agama dalam masalah sosial yang tidak berkaitan dengan akidah dan ibadah, umat Islam bersikap inklusif dalam arti tetap melakukan pergaulan sosial dengan pemeluk agama lain sepanjang tidak saling merugikan. Okey, kata di pengarang kita, meskipun fatwa ini telah terbit, namun pahaman pluralisme tetap eksis, tetap ada. Karya-karya ilmiah yang ditulis oleh para penggiat kefahaman pluralisme agama telah tersebar dan dibeli oleh pelbagai lapisan masyarakat, terutamanya
kalangan academician, para pemuda yang tidak memiliki latar belakang pengetahuan agama yang memadai yang dapat membentengi mereka dari syubhat-syubhat tersebut. Bila benda tu dah tersebar, ramai orang terpengaruh, maka adalah kewajipan untuk kita mengetahui hujah-hujah mereka dan membantahnya. Adapun di tempat kita, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Majlis Muzakarah Fatwa Peringkat Kebangsaan telah bermusyarat dalam musyarat mereka, mana ni tak dirujuk ataupun kita buka dulu, iaitulah Warta Kerajaan Negeri Selangor telah mewartakan di bawah enakmen pentadbiran agama Islam Negeri Selangor, bahawa fatwa pemikiran liberalisme dan pluralisme agama, SIS, yakni Sister in Islam Forum Malaysia, dan mana-mana individu, pertubuhan atau institusi yang berpegang kepada fahaman liberalisme dan pluralisme agama adalah sesat dan menyeleweng daripada ajaran Islam. Jadi dah ada fatwa lah Pak kita, Kerajaan Negeri Selangor pun dah keluarkan. Mana-mana bahan terbitan yang berunsur, yang kita hebat lagi. Mana-mana bahan terbitan yang berunsur pemikiran-pemikiran fahaman liberalisme dan pluralisme agama hendaklah diharamkan dan dirampas. Dan ketiga, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM hendaklah menyekat laman-laman sosial yang bertentangan dengan ajaran Islam dan hukum syarak. Sejauh mana dia apply, wallahu alam lah, tapi fatwa ni warta ni. Mana-mana individu yang berpegang, yang keempat, mana-mana individu yang berpegang kepada kefahaman liberalisme dan pluralisme agama hendaklah bertaubat dan kembali ke jalan Islam. Fatwa bertarikh atau warta bertarikh 17 Julai 2014 dengan titah perintah Datuk Setia Haji Muhammad Tamyiz bin Abdul Wahid, Pengerusi Jawatan Kuasa Fatwa Selangor. Jadi dah ada fatwa dan diwartakan, diwartakan di tempat kita, iaitu berkaitan dengan pluralisme dan liberalisme. Terdapat juga satu tashih al-mafahim yang dikeluarkan oleh pejabat mufti wilayah, yang membetulkan antara pluraliti agama dengan pluralisme agama. Banyak agama dengan pluralisme agama tak sama. Agama banyak, tapi yang betul Islam saja. Beza pluralisme ni, agama banyak, semuanya betul. Kita mengiktiraf pluraliti, maknanya memang banyak agama, kita tahu. Tapi di sisi kita hanya Islam saja agama yang benar. Pluralisme agama ni dia tak melihat macam tu. Dia kata semua agama ni sama dan semuanya betul. Semuanya membawa jalan kepada Tuhan, dan akhirnya kita semua, Allah akan menilai siapa yang paling baik. Tak kira lah agama mana. Ini adalah satu penyelewengan dalam agama. Jadi kata di majlis pejabat mufti wilayah yang telah mengeluarkan pada tahun 2019 ni, dia kata justru kami menyokong penuh keputusan Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia kali ke-47 kali ke-74 pada 25 hingga 27 Julai 2006 berkenaan gerakan pemikiran liberal yang mengandungi fahaman-fahaman menyeleweng, termasuk konsep pluralisme yang disenaraikan sebagai salah satu doktrin yang sesat lagi menyesatkan. Jadi fatwa Pak kita pun jelas.
dan warta pun sebenarnya jelas, malah penerbitan bab ni diharamkan. Kalau ada boleh dirampas, cuma kena rajin alik kita lah, kalau jumpa buat laporan, sepatutnya boleh dirampas. Dan SKMM sepatutnya boleh menyekat dengan warta yang ada tu, sepatutnya boleh diberi nasihat kepada SKMM untuk menyekat sebaran yang bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenar. Baik, itu bab fatwa ni. Hari ini kita sambung lagi, terus kita masuk kepada bab yang kedua, iaitu dalil-dalil bahawa agama di sisi Allah hanyalah Islam. Kita nak sambung lagi berkaitan dengan bila kita kata Islam saja agama yang benar. Ini bukan nilai kesombongan. Kadang-kadang orang tak nak bagi tahu Islam je benar, dia kata sombong. Sebab apa sombong ni? Sombong ni bila kata kita je benar, orang lain salah, sombong. Jadi kena kata orang lain pun betul juga. Kita, masalahnya kita kata Islam yang benar, bukan kita. Yang kata Islam yang benar ni hanyalah Allah. Allah yang kata. Jadi hari ni bukan kita nak sombong nak apa tak. Tugas kita muslimin dan muslimat dan semua hadirin dan hadirat yang dengar serta pendengar kita, tugas kita ni bukan mencari kebenaran di sisi kita. Kita cari kebenaran di sisi Allah. Kerana pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah, dan di saat itu Allah menilai kita. Sekarang ni ada tak kita boleh tahu tak apa yang Allah Ta'ala kata betul, yang Allah Ta'ala kata salah? Boleh lah. Sebab apa? Ada wahyu. So jangan kita abaikan wahyu sehingga kita kata tak apa, Allah Maha tahu, takkanlah Allah menzalimi. Orang baik kot, dia walaupun bukan Islam tapi dia baik, Allah tahu dia. Kita berhujah dengan macam tu seolah-olah kita mengabaikan wahyu yang Allah Ta'ala dah wahyukan. Kalau begitu tak ada fungsilah wahyu. Sekarang ini bila Allah wahyukan kepada hamba-hamba dia, Allah turunkan Al-Quran, Allah utus Rasul untuk bagi tahu apa yang dia suka, apa yang dia nak, apa yang dia murka, apa yang dia tak nak. Kita sebagai hamba dia kena hidup berdasarkan panduan wahyu. Dan kewajipan kita untuk taat kepada perintah Allah berdasarkan wahyu. Jangan pula wahyu turun kata macam ni, kita kata takkanlah Allah Ta'ala. Kita pula jadi betulkan. Tak boleh. Jadi hari ini kita nak tahu dalil-dalil yang ada berdasarkan wahyu. Kenapa kita kata hanya Islam sahaja agama yang benar? Dan kita menolak sekeras-kerasnya kefahaman liberalisme, pluralisme yang kata semua agama itu betul. Kenapa kita kata macam tu? Bukan kesombongan. Ini adalah kerana hujah wahyu yang kata bukan kita. Allah sampaikan dan kita mengimani perkara tersebut. Dalil bahawa Allah tidak menerima agama selain Islam setelah terutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang pertama, ayat Quran surah Ali Imran ayat 19. Apa bunyi dia? Surah Ali Imran ayat 19. Bunyi dia apa? Innad dina indallahil Islam. Satu. Yang ni semua orang tahu makna dia. Agama ni di sisi Allah hanyalah Islam. So bukan kita nak kata agama lain tak betul. Allah kata macam tu. So kewajipan kita hanya menerima Islam sebagai agama yang diredai di sisi Allah. Dalil yang kedua, surah Ali Imran juga ayat 85. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu darinya, dan di akhirat nanti dia termasuk orang-orang yang rugi. Dua. Okey. Ketika menjelaskan ayat ini, Al-Hafiz Ibnu Katsir berkata, siapa
yang menemui Allah setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa agama yang dibangun atas syariat selain syariatnya, maka agama tersebut tidak akan diterima, kerana Allah dalam ayat ini mengkhabarkan bahawa satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Jadi Al-Hafiz Ibn Kathir maksudnya, kalau orang tu mati bertemu dengan Allah, dia bawa, waktu dia mati itu Nabi Muhammad dah diutuskan, dia bawa bertemu dengan Allah agama selain daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ayat tadi kata Allah tidak menerima daripada mereka agama tersebut. So kita faham bahawa hanya Islam sahaja agama yang benar. Nabi SAW juga telah bersabda, hadis ni kita dah baca pada minggu atau pertemuan yang lalu, yang mana maksud dia, demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah seorang dari umat ini mendengar tentangku, baik dari Yahudi atau Nasrani, kemudian dia meninggal dan tidak beriman kepada agama yang aku diutus dengannya, kecuali dia pasti termasuk penghuni neraka. Hadis ni riwayat Imam Muslim, hadis yang sahih. Al-Imam Nawawi menjelaskan hadis tersebut, siapa saja yang ada di zaman baginda maupun setelahnya sampailah hari kiamat, seluruhnya wajib untuk taat kepada Nabi. Penyebutan Yahudi dan Nasrani ditujukan sebagai bentuk ancaman kepada selain mereka, iaitu jika Yahudi dan Nasrani yang merupakan agama yang memiliki kitab pun terancam dengan neraka kalau tak ikut Nabi Muhammad, padahal dia ada kitab. Kalau ada kitab pun tak ikut Nabi Muhammad, diancam neraka, apatah lagi yang tak ada kitab, lagilah diancam berat dengan ancaman api neraka. Baik, kemudian dalam perkara ini juga Allah telah menghukum ahli kitab Yahudi dan Nasrani especially-nya, bahawa Allah tak terima agama mereka. Yang tadi kita sebut selain Islam, kan? Wa may yabtaghi ghairal islami dina. Siapa yang bawa mencari agama selain Islam, Allah Taala tak terima. Tiba-tiba orang Yahudi dan Nasrani ni tegar. Biasanya banyak ni orang Yahudi dan Nasrani, ya. Jadi dia tegar. So dalam Quran Allah telah menyatakan ahli kitab pun Allah tak terima, which is Yahudi, Nasrani. Kalau tuan-tuan tanya, Ustaz, boleh ke ada orang Yahudi yang betul-betul Yahudi dia? Bukan Yahudi main-main dah, Yahudi betul. Bukan Zionis tu, Yahudi betul. Yahudi kita panggil apa? Rabai, ortodok. Rambut sipul-sipul. Atau memang Yahudi pure. Ataupun Nasrani betul, dia jumpa kitab Bible yang asal. Tapi sebenarnya tak ada dah. Ada pengkaji barat, dia kata dia ada koleksi Bible selama 4 abad, 400 tahun lah. Semua Bible tu berbeza satu sama lain. Dia juga ada koleksi Quran, yang paling tua dia ada 300 tahun sebelum ni. Dia jumpa Quran 300 tahun, macam itulah Quran. Quran 200 tahun, macam itulah Quran. Yang ni sampai hari ni sama Quran. Jadi kalau kita kata mustahil lah kalau dia jumpa kitab ori, Injil yang ori. Tapi andaian kita, andai kata dia jumpa dan dia beramal dengan Yahudi yang ori, Nasrani yang ori, tapi di zaman syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan, apa status dia? Tetap saja tidak diterima. Yang pertama, hal ini dapat dihuraikan sebagai berikut. Yang pertama, Allah sendiri menafikan iman dari ahli kitab.
Allah menafikan iman dari ahli kitab. Berdasarkan surah At-Taubah ayat 29. Kata Allah, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa la yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wa la yadinun dinal haqqi minal ladzina utul kitab. Dia kata apa? Dan tidak beragama dengan agama yang benar, iaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka. Dalam ayat ni Allah menafikan iman dari ahli kitab. Juga dalam ayat yang lain, surah Al-Ma'idah ayat 41, Allah juga menafikan dari ahli kitab iman. Ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri minal ladhina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum. Wahai Rasul, janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera memperlihatkan kekafirannya, yaitu di antara orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka kami telah beriman, padahal hati mereka belum beriman. 2. Ayat yang ketiga, banyak ayat ni. Surah Al-Ma'idah ayat 43, Allah Ta'ala kata apa? Wa kaifa yuhakkimunaka wa indahumut tawratu fiha hukmullah ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. Dan bagaimanakah mereka mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang ada di dalamnya hukum Allah, kemudian mereka berpaling sesudah itu dari keputusanmu, dan sesungguhnya mereka bukan orang yang beriman. Allah kata mereka bukan orang yang beriman. Jadi dalam ayat yang seterusnya, Allah banyak ayat ni. Bukan kata nak banyak, cuma kita boleh katakan pertama, Allah sendiri nafikan iman daripada ahli kitab. Walaupun dia kata dia beriman, tapi Allah menafikan darinya iman. So kalau Allah kata mereka tidak beriman, nak kata apa kita? Sebab tu kita tak terima pluralisme agama. Pasal apa? Kalau nak kata dia benar, kita benar, kenapa Allah nafikan daripada mereka iman mereka? Okey, satu. Yang kedua, Allah menghukum kafir kepada ahli kitab. Satu, menafikan iman. Yang kedua, memang Allah hukumkan mereka ni kafir. Walaupun dia beriman kepada Allah, menggunakan kitab dia. Dan walaupun mereka mengakui Allah ni ada, cuma mereka kata Nabi Isa anak Tuhan. Maka Allah Ta'ala kata, walaupun mereka iktiraf Allah tu ada, tapi mereka jadi kafir kerana tidak mengikut agama Islam dan berada dalam agama dia. Buktinya dalam surah Al-Ma'idah, surah Al-Ma'idah ayat 72. Ayat 72. Kata Allah, laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Telah kafirlah orang yang kata Allah itu Isa ibnu Maryam. Dan Allah juga kata, laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalathah. Telah kafirlah orang yang kata Allah tu satu dari tiga. Dan Allah juga kata mereka kafir apabila mereka tak beriman dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 89, وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا
falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Maksudnya apa? Setelah datang kepada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal Quran ni datang bukan benda baru, benda yang dah ada dalam kitab dia dah. Quran ni membenarkan apa? Cuma nak datangkan kepada mereka bahawa kalau ni hak dulu, hak ni hak kemudian, sekarang latest, the final revelation. Nah, Quran ni yang terakhir. Old Testament, New Testament, final punya. Jadi Quran datang, padahal Quran kata sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir. Sebelum ni dia duduk nanti tunggu Nabi terakhir, pasal dia nak lawan kafir. Walamma ja'ahum ma arafu, setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka tahu, kafaru bi, mereka pun kufur dengannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fala'natullahi 'alal kafirin. Laknat Allah ke atas orang-orang yang kafir itu. Jadi yang kedua, Allah telah menyatakan sendiri dalam Quran ahli kitab kafir. Tadi Allah Ta'ala kata ahli kitab mereka tak beriman. Kedua, ahli kitab mereka kafir. So di mana hak nak kata mereka sama dengan Islam? Kan? Baik. Yang ketiga, kita stick sikit lagi. Yang ketiga, hadis Nabi, tak apalah, kita skip beberapa hadis tu. Bahasa maksud yang sama. Yang ketiga, Allah Ta'ala telah menghukumkan mereka sebagai syirik. Telah berlaku syirik di kalangan ahli kitab. Syirik yang pertama, syirik kepada Nabi Isa, tak dia? Mempertuhankan Nabi Isa. Yang kedua, Allah Ta'ala kata juga mereka mempertuhankan pendeta-pendeta mereka. Syirik yang kedua. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan mereka juga mempertuhankan Al-Masih ibnu Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang esa. Jadi dalam Quran Allah Ta'ala kata mereka ni buat syirik. Tak samalah dengan Islam. Sepoin kita muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau orang yang berhujah pluralisme agama, semua agama sama, why? Kenapa Allah Ta'ala begitu sekali mencela ahli kitab? Padahal ni ahli kitab baru. Kalau penyembah berhala lagilah dahsyat daripada ahli kitab. Penyembah berhala dengan Allah pun tak kenal, menolak terus Allah Ta'ala, tak ada kitab yang betul, tak beriman dengan nabi-nabi, menyembah sekutu patung yang tidak ada nilai langsung, lagi dahsyat. Ni ahli kitab, ni Yahudi ada kitab, Nasrani ada kitab, beriman kepada Allah, ikut syariat Nabi Musa, ikut syariat Nabi Isa, tapi mereka telah menyelewengkan sedikit daripada ajarannya dan tidak beriman kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dengan sebab ni Allah kata mereka tak beriman. Allah kata mereka kufur, kafir. Dan Allah Ta'ala kata mereka melakukan syirik. So tak sama. Dan yang keempat, Allah juga menghukum mereka dengan masuk neraka. Ni baru Yahudi Nasrani ni. Kalau penyembah berhala teruk lagi kita kata tadi. Kalau orang tanya Yahudi dan Nasrani ni, takkanlah dia masuk neraka, dia kan baik, tolong orang dan sebagainya. Tuan-tuan, tanpa prejudis kita, tetapi kita baca apa yang Allah wahyukan kepada kita.
Tak kiralah dia tu siapa, baik ke buruk ke orang kini ke keluarga ke bukan jiran tetangga. Tapi Allah kata apa dalam Quran? Allah kata apa dalam Quran? Kadang-kadang orang yang terlibat dengan pluralisme agama ni, dia ada satu emosi. Dia tak sanggup kata orang yang baik dengan dia ni ahli neraka. Tu kadang-kadang menyebabkan dia teragak-agak. Pasal apa? Dia ada kenal seorang kawan baik orang ni. Jiran dia lagi. Kawan sekolah dia lagi. Kawan baik duduk sebilik dekat universiti dia. Tapi dia bukan Muslim. Sehingga akhirnya nak kata orang ni kafir, dia rasa teragak-agak. Tak sampai hati. Sehingga akhirnya dia pergi cenderung kepada pluralisme agama. Sebab tu yang cerita tentang mentega terbang tu, butterfly. Dia main unsur emosi. Sebab mak dia sakit. Digambarkan wanita ni seorang wanita Muslim. Muslimah. Semayang 5 waktu. Tapi mak dia sakit. Dan dia sedih kalau mak dia mati, berpisah dengan dia. So dia cari mana agama yang nak sebut bahawa mak dia ni tak tinggalkan dia. Agama Islam kata bila seorang tu mati di alam barzakh. Agama A, B pula kata bila dia mati, mati duduk dalam kegelapan. Ada yang kata mati-mati ya hilang macam tu. Dan dia jumpa satu idea reincarnation. Ada dalam agama Hindu. Bila orang tu mati, dilahirkan semula. Cuma dalam bentuk bukan manusia. Ada lahir daripada manusia yang semula, kelahiran semula. Tapi ada juga dilahirkan tidak dengan manusia. Dia boleh lahir dalam bentuk binatang. Jadi dia emosi tu menyebabkan dia percaya. Lalu bila mak dia mati, dikuburkan mak dia, dia nampak satu ekor rama-rama terbang. Lalu dia anggap itulah jelmaan mak dia. Mak dia telah dilahirkan semula dalam bentuk seekor rama-rama. Orang buat movie, cerita Butterfly. Movie tu diharamkan dan kemudian ditentanglah pak kitanya. Cuma poin saya ialah kebanyakan mereka ni bukan berhujah dengan dalil, tapi main emosi. Okay? Dia tak boleh nak buktikan agama Islam sama dengan agama selain Islam. Melainkan dalam bab emosi. Takkanlah kita nak kata dia orang baik pun masuk neraka. Sedangkan kita dah kata asas Islam ni bukan masalah baik. Baik tu value kita. Asas Islam adalah tauhid, bukan pada value, bukan pada nilai. Asas Islam duduk pada tauhid, iaitulah la ilaha illallah. Kalau value, orang lain baik, kita pun baik. Dia tak curi, kita tak curi. Dia tak berzina, kita tak berzina. Dia tak minum arak, kita tak minum arak. Dia tak bunuh orang, kita tak bunuh orang. Bahkan dia tolong orang, kita mungkin tak tolong orang. Dia bantu orang susah, kita payah tak ada nak bantu, kemampuan tak bantu orang susah. Tapi tiba-tiba dia kata takkanlah dia masuk neraka, kamu masuk syurga. Iyalah sebab asas Islam bukan pada nilai. Asas Islam pada tauhid. La ilaha illallah. Itu asas kita. Jadi sebab itu apabila nak bandingkan agama-agama lain, jangan banding dengan emosi kita. Tak. Bandinglah dengan nilai tauhid. Kerana tauhidlah yang menyelamatkan seseorang itu dunia akhirat. Dengan tauhidlah orang tu masuk ke dalam syurga. Dan orang yang tidak memiliki tauhid, dia akan terjerumus dan dihumbankan ke dalam api neraka. Kerana Allah tidak redha orang yang tidak beriman kepada dia untuk masuk dalam syurga. Itu asas Islamnya. Jadi sebab itu keempat, orang ahli kitab, pertama kita kata Allah nafikan daripada mereka iman. Yang kedua Allah kata mereka ni kafir. Yang ketiga Allah kata mereka ni syirik. Dan yang keempat, ada ayat Quran yang menyatakan mereka adalah ahli neraka. Berat.
dah Allah kata, kita nak kata macam mana? Allah Ta'ala kata, berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 6. Kata Allah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, yakni dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrikin, akan masuk neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya dan mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Baik, jelas dah Allah Ta'ala kata. Allah Ta'ala kata, ahli kitab, orang musyrikin, mereka akhirat nanti berada di dalam neraka. Itu satu ayat. Ayat yang lain pun ada juga. Ayat yang ke 100, ayat ke 80 dan 81 dari surah Al-Baqarah. Oh, Yahudi kata apa? Yahudi Nasrani kata, وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Mereka kata, kami ni tak akan disentuh oleh api neraka. Kalau masuk neraka pun beberapa hari sahaja. Wah, kata Yahudi dan Nasrani. Kalau masuk neraka pun sekejap je. Allah Ta'ala jawab, katakanlah kepada mereka, sudahkah kamu menerima janji dari Allah? Yang kamu rasa masuk neraka beberapa hari itu ada kalau kamu janji macam tu dengan Allah? Sehingga Allah tidak akan memungkiri janjinya kepada kamu. Ataupun sebenarnya kamu berkata terhadap Allah dalam keadaan kamu tak tahu. Jadi Allah Ta'ala kata, bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuh faulaika ashabun nar. Bahkan yang sebenarnya, siapa yang berbuat dosa dan dia diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. So Allah Ta'ala kata, Yahudi, Nasrani, musyrikin, ahli neraka. Di mana kata sama pluralisme dengan Islam? Tak sama. Jadi sebab itulah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, kita tetap dengan stand kita, dengan keyakinan kita bahawa hanya Islam agama yang benar. Bukan kerana kesombongan kita, tetapi kerana ayat-ayat Quran yang menyatakan bahawa selain daripada agama Islam, Allah Ta'ala tak terima. Dan paling dekat dengan Islam, Yahudi dan Nasrani. Tu pun Tuhan tak terima. Apatah lagi yang musyrikin yang memang jauh, tak ada kaitan langsung dengan agama dari langit. Tak ada kaitan langsung dengan agama Allah. Kita Yahudi Nasrani juga ada adik-beradik lah kita kata. Nabi Isa, dia beriman dengan Nabi Isa. Kita pun beriman dengan Nabi Isa. Dia beriman dengan Nabi Musa. Kita pun beriman dengan Nabi Musa. Bezanya, dia tak beriman dengan Nabi Muhammad. Kita beriman dengan Nabi Muhammad. Sebab tu Allah Ta'ala hukum mereka ahli neraka. So, kalau Yahudi dan Nasrani pun dihukum macam tu, yang lain lebih lagi lah. Okey? Sekali lagi saya katakan, ini bukan kesombongan. Sebaliknya, ini adalah beriman dengan firman tu Tuhan. Jadi siapa-siapa yang selama ni duduk rasa orang panggil tak sampai hati lah, sehingga akhirnya dengan kecenderungan hati itu mereka terjebak dengan perangkap liberalisme dan pluralisme. So kita katakan, jangan ukur kebenaran ini dengan emosi. Sebaliknya,
kembalilah kepada wahyu Allah, wahyu Tuhan, kerana yang berkuasa pada syurga dan neraka, yang berkuasa kepada keimanan dan kekufuran hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ustaz, ada satu soalan. Setengah kita ada kepercayaan. Biarlah kita ramai-ramai doakan. Islam doakan, Hindu doakan, Cina. Dia macam tak yakin dengan kebenaran Islam pula. Dia kata, masing-masing berdoa dengan cara masing-masing, agama masing-masing. Jadi itu lebih baik daripada Islam dia berdoa. Dia fikir macam tu. Itu termasuk dalam pluralisme. Bau-bau pluralisme. Dia kata kita nak satu kebaikan, kita minta semua orang berdoa, setiap agama berdoalah kepada Tuhan masing-masing agar perkara yang kita nak ni dipermudahkan. Maknanya apakah dia menganggap Tuhan yang selain Allah juga ada kuasa memberi manfaat dan mudarat? Dia duk rasa macam tu. Ataupun bukan dia tak rasa, cuma dia nak jaga hati. Nak jaga hati orang lain begini-gini. Tapi perkataan tu akan dinilai oleh Allah Azza wa Jalla. Satu pengiktirafan secara tidak langsung kepada agama selain daripada agama Islam. Faham tak soalan tadi? Mungkin yang tak dengar, saya ulang balik. Ada soalan tanya, macam mana dia kata kita panggil semua agama berdoa mengikut agama masing-masing untuk satu tujuan kita. Kita ada satu hajat dan kita minta kepada semua orang pengikut-pengikut kita. Tak kira apa agama, tolonglah doa kepada Tuhan masing-masing agar hajat kita tertunai. Kita kata macam tu. Di sisi kita, itu ada bau-bau liberalisme, pluralisme. Ada bau. Pasal apa? Pasal dia mengiktiraf doa orang selain daripada Islam juga boleh memberi manfaat untuk dia. So kita katakan kita berdoa kepada Allah. Kalau kita berada, kita berdoa kepada Allah ataupun kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Agar Tuhan, kita kata itu. Kita tak guna nama Allah pun kita tahu Tuhan yang Maha Berkuasa memberikan manfaat kepada kita. Lalu ikut dia lah. Kita tak berhajat pun kepada doa dia. Sebaliknya dengan keyakinan kita berhajat kepada kebaikan dan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati dengan perkataan-perkataan sebegitu. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebab tu dalam agama ni, kalau kita makin berlembut, orang Islam non muslim akan, kita sebenarnya banyak kita ni meraihkan untuk keharmonian. Tapi harmoni kita tu tak lama kat dunia. Akhirat nanti dia akan mari kat kita. Dia akan minta dengan Allah, kenapa orang ni fulan bin fulan, selama aku kawan dengan dia tak pernah sebut tentang hanya Islam agama yang benar. Macam mana kita nak jawab depan Allah nanti? Kita ada kawan-kawan yang macam tu. Kita ada pemimpin-pemimpin Nabi sampai berjihad. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku, kata Nabi, diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Sahabat-sahabat nak pergi nyebarkan Islam di negara-negara tu, stop. Aku panggil macam-macam. Terpaksa mengharungi pelbagai cabaran, mihnah dan juga tribulasi untuk menyampaikan risalah Islam. Mari pak kita, orang kafir, orang non-muslim tu ada keliling kita. Takut nanti dia berasa hati. Gitulah. Sehingga akhirnya dia berhujah dengan lakum dinukum waliyadin. Betul dah, lakum dinukum waliyadin, tapi ayat tu bukan pluralisme. La ikraha fiddin, betul, tapi bukan pluralisme. Memang kita tak boleh paksa dia. Cuma kita kena firm bahawa hanya Islam agama yang benar. Cara kita nak bagi, takkanlah mula-mula kita nak kata hanya Islam agama. Taklah kita gitu. Kita akan katalah apa kepercayaan kamu. Kepercayaan kami macam ni, macam ni, macam ni.
Nah, apakah kamu yakin Nabi Isa tu Tuhan? Ataupun kita lagi, aku pun beriman dengan Nabi Isa, tapi Nabi Isa kami beriman dia Nabi, bukan Tuhan. Kerana Tuhan ni sifat dia begini, dan sifat ni tak ada pada Nabi Isa AS. Ada seorang padri Indonesia, orang tanya, dalam kitab Bible, Nabi Isa ni dia lost. Dia punya sirah dia, sejarah di hidup dia, dia lost. Ada beberapa tahun yang dia lost. Zaman remaja dia tidak diceritakan dalam Bible. Orang tanya dia, gimana Nabi Isa masa tu? Oh, dia kata masa tu Nabi Isa ni, dia bekerja untuk bantu keluarga dan dia pergi sekolah. Sekolah untuk belajar. Orang tanya, Tuhan kena belajar? Tuhan kena belajar? Macam mana Tuhan kena belajar? Mu percaya dia Tuhan, tiba-tiba mu kata dia pergi sekolah. Kemudian mu kata dia Tuhan, lepas tu dia kena sara cari kerja untuk bantu keluarga dia. Tak logik. Jadi bila kita dari sudut begitu, akhirnya dia terbuka minda untuk menerima kebenaran. Which is Allah Ta'ala kata, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hikmah tu penuh penting, perlu ada. Cuma dalam hikmah, ketegasan bahawa keyakinan kita hanya Islam, agama yang benar, itu mesti dijaga. Baik. Ya. Okey, kalau dia kata contoh, soalan yang kedua, nak tutup majlis, maka kita tutup majlis bagi orang Islam doa dengan agama masing-masing, maka ikutlah cara masing-masing. Itu kita biarkan dia dengan, kita tak berhajat kepada Tuhan dia, tak berhajat kepada agama dia. Beza dengan yang kedua tadi. Yang kedua tadi kita ada hajat dan kita minta dia doakan juga kepada kita. Itu berbeza, lain. Jadi kalau dia kata, kita kata macam kita kata orang Islam lah baca berita Assalamualaikum dan salam sejahtera, contoh dia kata, itu tidak menafikan atau tidak mengiktiraf kebenaran agama dia. Cuma kita nak kata pendekatan apa, Assalamualaikum dan selamat pagi, contohnya. Assalamualaikum dan selamat petang. Itu lebih jelas lah kalau kita kata. Ya. Sebab jadi kan apa jadi makan dekat kedai, tak payah sebut lah nama kedai tu. Tapi dia ada basker main muzik. Dia datang lah kali pertama. Duit basker, jadi kita tak bagi kan. Kita tak bagi sebab kita pernah gambaran kan, muzik ni kalau tak haram pun tak baik lah. Pada agama tidak disuruh. Jadi kali pertama dia datang, kita tak bagi sebab tak tahu. Dia datang lagi kedua, ni duit untuk basker, dia betul-betul minta ke kita ni. Jadi kita tak nak bagi. Jadi satu pilihan, kita bagi sebab malu. Orang minta depan kita, sebab tadi desak. Kali kedua. Kedua, boleh tak kita kata, tak apalah, saya tak nak bagi duit, saya orderkan air bagi awak minum, sebab ada fadilah sedekah air. Tapi tidakkah seolah-olah dia macam nampak kita orang agama berjanggut, tak tegur aku, jadi benda aku buat ni tak salah. Itu macam mana pula Ustaz? Senang cerita, dah akibat tadi dah bagi asli. Sebab dia datang kat meja kita, biasa kita tak nak bagi, tapi dia datang. Jadi macam mana? Allahu'alam. Sedekah ni dalam bab sedekah yang kita bagi kepada siapa pun, insya-Allah nilai sedekah tu pula ada. Kan ada seorang, tapi hadis tu dia dalam konteks seorang lelaki, kata Nabi, malam tu dia berazam nak sedekah, dia bagi sedekah. Pagi esok dia bangkit, orang bising, tu sedekah lailah ala zanin, telah bersedekah semalam kepada seorang penzina. Kemudian dia pun berazam pula kali kedua. Kali kedua, esok bising pula. Malam esok orang kaya pula dapat sedekah. Kemudian dia berazam pula kali ketiga. Esok tu bising pula, orang curi pula dapat sedekah dia. Lepas tu dia kata Rasulullah SAW,
Boleh jadi dengan sebab sedekah dia, orang berzina berhenti daripada zina dia. Boleh jadi orang kaya dapat iktibar daripada sedekah dia. Dan boleh jadi orang pencuri pun tak perlu lagi mencuri sebab sedekah dia. Jadi hadis itu menyatakan dalam bahasa mudahnya kita faham, sedekah ni bila kita bagi nilai sedekah tu di sisi Allah. Orang nak buat apa dengan duit kita lepas daripada tu sebenarnya bukan lagi tugas kita. Tapi kalau dia kata duit ni untuk saya pasca. Dia nak makan tu. Dia nak beli makanan tu. Ataupun ada seorang Mula-mula kan dia berhenti dia tu, dia buat berniaga. Awak ambil lah duit ni, lepas ni tak payah buat basking pula. ataupun macam kita nampak ada seorang ampek tu dekat KK Jahit tu kan. Ya. Mau minum. Kita tahu dia tak lain, dia akan beli Royal Stout. Arak. Dia kata saya mau minum. Tapi dia memang confirm akan beli arak. Macam mana pula? Yang tu tak payah. Yang tu orang panggil, dah tahu dia bagi tu terang dah tu. Mana? Kalau pertama dia tak tahu, kali kedua dah tahu, ayahlah. Wallahu a'lam lah. Baik. Kemudian dalam bab yang kedua ni juga dijelaskan bahawa kenapa kita kata Islam saja agama yang benar. Dari sudut yang kedua, kerana Quran tu sendiri bila turun dia telah memansuhkan semua kitab-kitab sebelumnya, termasuklah kitab ahli kitab Taurat dan juga Injil. Sehingga kita kata hanya Islam yang benar kerana Al-Quran adalah kitab yang telah membatalkan kitab-kitab mereka. Yang ini juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini juga telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bab ini. Yang ketiga, dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala mewajibkan semua orang termasuk nabi-nabi untuk mengikut nabi yang terakhir apabila dia diutuskan. Ini menunjukkan selain daripada agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah pun terbatal. Dan bukti yang paling jelas, yang nyata bahawa Nabi Isa alaihi salam, dia status apa? Nabi. Status Nabi Isa ni apa? Nabi. Bukan orang biasa dak, Nabi. Dia diangkat ke langit, dia turun di akhir zaman. Waktu dia turun tu validnya masa tu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu Nabi Isa akan mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengajak pengikut-pengikut dia semua beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini membuktikan bahawa even seorang tu nabi, bila syariat Nabi Muhammad telah diutuskan, maka dia membatalkan semua syariat sebelumnya. Dan sebab tu kita kata hanya Islam yang benar, bukan lagi Kristian, bukan lagi Yahudi, walaupun mereka ada kitab. Kerana apa? Kerana dengan terutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah telah membatalkan semua syariat sebelumnya dan Allah telah memasukkan semua kitab-kitab sebelumnya, dan Al-Quran itu sebagai al-muhaimin, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang terakhir yang diutuskan untuk sekalian manusia, dan tidak ada lagi rasul yang datang setelah itu. Okey, 3 hujah tadi telah memberikan kepada kita keyakinan dan pemantapan akidah bahawa hanya Islam agama yang benar, dan ia bukan kesombongan. Sebaliknya, ia adalah satu ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah, pemilik, pencipta, penguasa sekalian alam, dan dialah Tuan empunya syurga, dialah Tuan empunya neraka, dan dialah hakim setinggi-tinggi hakim yang akan mengadili sekalian manusia di akhirat nanti. Dan hanya redha Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan dan kita cari.
Wallahu ta'ala alam. Kita berhenti bab yang kedua. Saya skip beberapa ayat dan dalil berkaitan dengan perkara tersebut. Siapa yang nak lebih lanjut boleh beli buku ni. Sekali lagi saya kata dalam ni ada dalil-dalil penuh lah yang saya sebut tadi. Cuma saya huraikan secara ringkas. Kerana pada bab yang ketiga nanti insya-Allah kita akan masuk kepada inti kitab, apa itu pluralisme dan syubhat-syubhat yang ada di dalam kefahaman pluralisme. Insya-Allah. Wallahu taala alam. Baik. Soalan terakhir. Ya. Tadi masa tengah jogging dekat Ampang tu, dia buat tu, ada petugas NTJ lah, dia agak berukir sikit lelaki, dia naik motor. Lepas tu ada India perempuan 2 orang agak muda, dia tahan. Abang boleh tolong tak hantar kawan saya ni pergi ke hospital? Jadi dia pun naik dalam belakang abang. Macam mana terfikir kalau ada kawan dia buat nanya dia ambil gambar tahu kat bini dia, balik abang nak kena letak bini dia. Kita fikir dari segi hukum perempuan tu agak lembik lah, agak, tapi dia boleh naik, boleh peluk lah orang tu, tapi dia berdua kawan dia kata kawan saya ni lembik sangat, tolong hantar di hospital. Dia betul sakit lah kan. Adakah benda tu masuk dalam memelihara nyamuk yang dibenarkan dalam maqasid syariah? Macam mana tak? Ke tak boleh? Ke boleh dia kata tunggu cek kereta dulu? Ke macam mana? Kalau macam tu kategori salah, bukan anak tanya kalau tak salah jadi anak muda-muda pula makcik pernah saya bawa tak lah. Tapi Iyalah, termasuk dalam kalau jahat dia segi hukum. dia panggil maslahat yang mendatang. Masalihul mursalah. Waktu tu ada kemaslahatan yang lebih besar iaitu menjaga nyawa. Masa tu antara macam kita katalah bila bab hukum nyawa ni dengan bab hukum halal haram makan minum, makan babi pun jadi halal masa tu. Darurat ni orang ni lembek ni, kalau kita tinggal situ kemungkinan dia boleh pengsan, boleh mati ke tak tahu. Allah Taala alam, kita tak, tapi dia melibatkan masa tu darurat, dia minta tolong kita sebab dalam keadaan masa tu kawan dia ni sakit. Kalau darurat lagi seorang perempuan kata kalau awak tak kahwin dengan saya bunuh diri, darurat tak? Saya tahu awak dah kahwin. Bukan anak lah ni, contoh situasi. Dia bunuh diri. Dia bunuh diri nak kahwin kan, ada salah lain tak tu. Bukan masa tu, tak ada masalah yang tu. Ya, jadi dalam bab contohnya sebab tu baru ni ana bagi contoh dekat kuliah tafsir tu. Kita ni dalam hidup ni ada 2 garis. Ingat tak? Satu garis tegak, satu garis lintang. Garis tegak tu ialah garis agama kita. Makna apa yang agama kata benar, duduk di atas. Yang agama kata salah, duduk di bawah. Garis lintang pula, belah kanan hujungnya adalah baik, kebaikan untuk kita, dan ke kiri tu buruk untuk kita. Jadi kita ada 4 penjuru. Setelah garis lintang dengan garis tegak ni, dia ada 4. Yang pertama, kebenaran yang membawa kepada kebaikan, kebenaran yang mendatangkan keburukan. Dalam masa yang sama ada juga ke bawah ni kesalahan tapi bawa natijah baik, salah natijah yang buruk. Dalam 4 perkara, hak paling kita tak ada pertikaian 2. Agama kata betul, benda tu baik untuk kita, no kompromi. Agama kata salah dan benda tu buruk untuk kita, yang ni pun orang akan tinggal. Tapi kita akan diuji dalam soal 2 perkara. Agama kata betul, tapi natijah dia mungkin kita rasa tak selesa. Ada satu lagi, kita rasa selesa, tapi agama kata salah. Dalam keadaan tu kita kena banyakkan, kita panggil belajar mana keutamaan yang kita kena letak. Dalam mana-mana situasi, keutamaan yang kebenaran agama itu adalah yang utama. Walaupun kita kata mudarat tu sampai kat kita, tapi sampai satu tahap agama membenarkan kita mengambil jalan yang salah untuk menyelamatkan keadaan atau nyawa yang dijaga oleh agama dalam kes darurat tadi. Nak jaga nyawa, makan babi pun makanlah. Salah, tapi natijah yang baik kerana agama membenarkan. Tapi kadar mana darurat
Ada ad-darurah tuqaddaru biqadariha. Darurat itu dinilai pada keadaan. Tiba-tiba kita tengok makcik tu happy je. Tuan hantar saya ke hospital, rupanya dia gelenyar. Tahu gelenyar? Dia saja mengada-ngada, kata. Janganlah kita kan minta sampai darurat lagi. Dah. Abu Talha je tengok macam makcik tu penat je. Pada atas itu lagi. Kalau anak dara lagi lah cepat dia pergi hantar. Lepas tu dia kata pula darurat tadi. Aduh. Pada darurat ni dinilai dengan qadar dia. Wallahu ta'ala alam. Contohnya tu kita berhenti setakat tu dulu. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik dari kelemahan saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.